Ada soalan ke? Mana? Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh bin Aqil Misiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada berapa soalan? Soalan satu je. Kita ambil ujung lah. Okay, kita baca kitab kita dulu. Bahasa Arab tu pun tangguh dulu. Muka surat yang ke-8 kan, sambungan dia, bahagian hukum wad'i. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, keempat, sah, iaitu barang yang bergantung dengan dia oleh lulus dan dibilang dengan dia barang yang dihukum lulus dan terbilang. Seperti dikatakan sembahyang itu sah, maksudnya sembahyang itu terbilang, maka maka telah kewajipan menunaikannya. Maka lulus tu lulus, maka lulus kewajipan, maka luluslah kewajipan menunaikannya. Dan dikatakan akad jual beli, dan dikatakan akad jual beli itu sah, maksudnya jual beli itu lulus. Maka haruslah orang yang membelinya memilik dan gunakan barang yang dibelinya, dan diharuslah penjual pula memiliki harganya. Kelima, batal, iaitu barang yang tidak bergantung dengannya oleh lulus dan tidak dibilang dengan dia. Barang yang dihukum tidak lulus dan tidak terbilang, seperti dikatakan ibadat itu batal, maka maksudnya ibadat itu tidak terbilang. Dan dikatakan akad itu batal, maka maksudnya akad itu tidak lulus. Okey, baik. Tersambung lagi, iaitu bahagian-bahagian hukum wad'i, pecahan daripada hukum syarak. Kita dah baca 3 dah, iaitu sebab, syarat dan manik. Kemudian kita nak sambung lagi 2, iaitu sah dan batal. Iaitu yang keempatnya, iaitu sah. Sah ni dia kata iaitu barang yang bergantung dengan dia oleh lulus dan dibilang dengan dia. 2 yang nak dikira sebagai sah tu sama ada maknanya dengan makna lulus atau makna dengan makna dibilang. Bilang di maknanya dikira, diambil kira. Itu maksud dibilang tu. Dengan dia, barang yang dihukum lulus dan terbilang. Dan terbilang maknanya terkira lah. Seperti dikatakan, contohnya dikatakan sembahyang itu sah. Bila kita kata sembahyang itu sah, maksudnya sembahyang itu terbilang. Terbilang tu maksudnya diambil kira. Sembahyang tu terpakai lah. Terbilang maknanya terpakai, diambil kira. Diambil kira barulah dihukumkan dapat pahala dan sebagainya lah. Ganjaran-ganjaran sebab sembahyang tu. Tapi kalau tak sah, tak terbilang, maka luluslah kewajipan menunaikannya. Maka barulah dikira
lulus kewajipan menunaikannya, barulah kewajipannya itu selesai, dikira sah, dikira lulus. Dan dikatakan akad jual beli, contoh lagi dia buat contoh, akad jual beli itu sah. Contoh kata pula jual beli sah, maksudnya jual beli itu lulus. Maknanya jual beli itu terpakai lah, maknanya lulus, dikira sah. Maka haruslah orang yang membelinya memiliknya. Jadi bila lulus, bila sah, orang yang beli itu, barang tu jadi milik dia dan duit dia jadi milik penjual, dan digunakan barang yang dibelinya dan dia boleh guna. Dan haruslah penjual pula memiliki harganya. Harga duit tu dapat kat penjual. Lepas tu dipanggil akad jual beli. Lepas tu kita kena kata saya jual, saya beli. Itu dipanggil akad jual beli. Tak payah salam, tak apa, dengan lafaz saya jual, saya beli. Bila saya jual, saya beli, maka sudah berpindah milik. Sah jual beli tu. Sebab apa dengan sah? Sebab dengan akad jual beli tadi berpindah milik. Bila kata saya jual, mana barang tu asalnya milik siapa barang tu? Asalnya milik penjual. Bila kata saya jual, barang tu jadi milik siapa dah? Milik jadi pembeli dah. Kemudian pembeli pula kata ya saya beli. Jadi duit tu asalnya milik siapa? Milik pembeli. Bila dia kata saya beli, duit tu sekarang milik siapa? Milik penjual. Berpindah milik. Bila berpindah milik, pembeli nak guna barang tu untuk buat sekati dia, boleh tak? Boleh. Dan penjual nak guna duit tu untuk beli apa pun, boleh tak? Boleh. Faham? Jadi nak hukumkan tu sah dia tu. Sah dia tu. Bila sah baru selesai masalah. Contohlah, orang tanya soalan, contoh, Ustaz, kereta saya kena jual. Macam mana kereta awak kena jual? Kawan saya pinjam, lepas tu dia jual kereta tu. Jadi macam mana kira hukum? Tengoklah, kamu dengan dia bagi kereta tu atas nama apa? Kalau atas nama jual beli, maka jadi milik dia kalau dia nak jual. Kalau atas nama sewa, maknanya sewa dia kena bayar duit sewa. Kalau atas nama pinjam, tak ada bayaran, tapi dia kena pulang balik. Jadi atas lafaz. Sebab tu lafaz tu penting. Lepas tu kadang-kadang setengah orang kita, dia tak nak cakap tu yang masalah tu. Ambil motor. Dia kata ambil tu maksud apa? Adakah ambil tu maknanya dengan lafaz pindah milik? Kalau kawan tu kata ya saya terima, saya ambil. Kalau dengan lafaz makna dia kata ambil lah motor tu, maksud ambil tu dengan makna dia bagi motor tu terus jadi milik orang tu. Kalau orang tu jawab ya saya terima ambil, maknanya dah sah. Zah pindah milik tu jadi sah. Tapi kalau maksud dia kata ambil lah tu maknanya pinjam, maknanya itu hanya pinjaman. Sebab itulah bila kalau benda tu dibawa ke mahkamah sekalipun, orang tu boleh dikatakan memang jadi milik dia. Sebab tuan tu hanya kata ambil lah tu maknanya tak orang cakap apa, tak jelas. Sebab tu kena lafaz dengan jelas. Ambil lah buat pinjam, kata. Jadi pinjam. Sebab tu untuk tapi kalau benda-benda kecil ini tak apalah kita cakap mulut. Tapi bila benda-benda besar, sebab tu kena ada hitam putih. Ada surat yang mengatakan kita bagi kat dia pinjam ke apa ke, hukum jual beli sewa dan sebagainya, barulah nak mengatakan sah. Barulah orang tu boleh pakai barang tu untuk nak buat apa pun sekati dia. Faham? Waktu kita buat rumah sewa dan sebagainya, kena ada hitam putih untuk nak mengesahkan tu. Itu namanya sah pada segi hukum. Tak kiralah berbalik kepada hukum syarak, wajib ke sunat, haram, makruh, haram, nak kata sah. Contoh bila wajibnya semayang tu, wajib semayang tu kena sah. Macam mana nak sahkan dia? Ada perkara-perkara yang mengesahkan dia. Tapi ulama tak senaraikan perkara yang sah, ulama mensenaraikan perkara yang membatalkan. Dengan adanya batal, ada benda yang termasuk dalam perkara batal, maka habis. Ataupun ulama letak syarat sah semayang. Itulah yang menjadikan sah solat. Faham? Baik.
Kelima, batal, iaitu barang yang tidak bergantung dengannya oleh lulus dan tidak dibilang dengan dia. Satu benda yang tidak lulus dan tidak dibilang. Tidak dibilang artinya tidak diambil kira. Barang yang dihukum tidak lulus dan tidak terbilang, seperti dikatakan ibadat itu batal, semayang itu batal atau ibadat itu batal, maka maksudnya ibadat itu tidak terbilang. Tidak terbilang artinya tidak diambil kira. Bila tak ambil kira, kena buat balik. Itu makna batal. Sebab tidak diambil kira. Dan dikatakan akad itu batal. Contoh akad sini maknanya akad jual beli tadilah. Bila akad jual beli itu batal, maka maksudnya akad itu tidak lulus. Akad tu tak sah, tak lulus. Tak sah itulah namanya batal. Dengan bila batal, tak jadi pindah milik lah akad tu. Faham? Lepas tu sama dengan akad nikah tak, pindah milik tak. Asalnya perempuan tu bawah jagaan siapa? Ayah dia. Bila berlaku akad nikah, perempuan tu bawah jagaan siapa? Suami. Tu panggil akad nikah. Kan? Tapi untuk membezakan, Islam nak bezakan akad nikah dengan akad jual beli, maka akad nikah dia ada mahar. Ada maharnya. Tetapi mahar tidak masuk dalam apa? Tidak masuk dalam rukun. Kerana tak nak bagi sama dengan jual beli. Kan takut jadi macam jual anak lah pula. Okey, jelas. Kelima-lima hukum wad'i ni. Nanti kita akan sambung mukallaf pula. Apa dia mukallaf? Jadi kesimpulan kita, hukum wad'i ni 5 pecah daripada hukum syarak. Iaitu hafal, ingat balik: sebab, syarat, manik, sah, batal. Contoh, hukum syarak kata wajib. Wajib tu sebab apa wajib? Apa syarat jadi wajib? Apa manik untuk jadi terhalang wajib tu? Ataupun apa sah apa nama tu wajib tadi? Dan apa yang boleh membatalkan kewajipan dia? Tak kira lah itu wajib, lepas tu sunat. Sunat gitu tak? Ada sebab sunat, syarat sunat, manik sunat, sah sunat, batal sunat. Harus begitu juga, makruh begitu juga, haram begitu juga. Okey, selesai. Kemudian kita pergi ke bahagian soalan. Soalan satu dulu, iaitu soalan minyak wangi. Orang tanya, minyak wangi macam mana Ustaz kalau minyak wangi tu ada alkohol? Okey, minyak wangi yang tak ada alkohol selesai masalah. Habis minyak wangi yang ada alkohol ni macam mana? Berlaku 3 pandangan. Satu pandangan mengatakan alkohol itu haram. Maka kerana haramnya alkohol itu kerana najis. Ini satu pandangan. Satu pendapat kata alkohol itu termasuk dalam kategori najis. Kan? Sebab apa nama arak ni tadilah. Arak tu kan buat daripada alkohol juga. Arak tu najis. Maka benda yang najis dibalik kepada hukum sah semayang. Jadi semayang ni boleh tak boleh, kalau ada najis pada kita, sah tak semayang? Tak sah lah. Jadi itu satu pendapat. Jadi minyak wangi yang ada alkohol dikira najis, maka tak sah. Tapi pandangan ini, pendapat ini adalah pendapat di zaman dahulu, di mana alkohol zaman dulu adalah alkohol yang jenis najis, iaitu jenis etil. Etil. Kalau metil lain, dia ada etil, ada metil, ada etanol, ada metanol. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa boleh pakai, harus pakai apa nama yang apa nama ni, perfume yang ada alkohol tadi, boleh pakai. Kerana pendapat kedua, salah satu
ada beberapa hujah lah. Antara hujahnya kerana kandungannya sedikit, iaitu kadar 2-3% sahaja. Satu. Yang kedua, pendapat yang orang cakap barulah, mengatakan bahawa kebanyakan minyak wangi hari ini bukanlah jenis alkohol yang najis. Bukan alkohol yang jenis sama macam alkohol arak tu. Sebab alkohol ni dia ada banyak jenis. Bukan jenis alkohol yang macam arak tu. Dia jenis alkohol juga tapi bukan najis. Jadi maknanya boleh pakai sebab dia bukan alkohol yang jenis najis. Tu satu pendapat. Dia kata boleh pakai. Banyak ulama cenderung yang inilah. Antaranya Ustaz Abdul Samad cenderung yang ini juga. Kan? Ustaz Azaidrus pun cenderung yang ini juga. Mana boleh pakai minyak wangi kerana kebanyakannya jenis yang baru ni bukan jenis yang sama dengan arak tadi. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, dia ambil pertengahan. Ni ahli sufi lah selalunya, kata Tok Guru begitulah. Dia ambil langkah berjaga-jaga, ihtiyat. Jadi pendapat yang ketiga kata, bila bertembung ada minyak wangi yang ada alkohol dengan yang tak ada alkohol, pakailah yang tak ada alkohol. Walaupun khilaf di kalangan ulama tentang masalah alkohol, tapi kita keluar daripada khilaf, ambil yang jalan selamat, yakni yang tak ada alkohol. Kerana di sana ada yang tak ada alkohol. Kenapa kita pergi katai tangan nak ambil juga yang ada alkohol? Tu cerita dia. Jadi, macam kita lah, kita ambil lah minyak atar. Minyak atar tu daripada kayu gaharu dan sebagainya pun semua, dia tak ada alkohol. Kan? Yang jenis dia nak tahu ada alkohol tak alkohol, bila kita spray dia atau kita sapu dia, kita rasa sejuk. Bila rasa sejuk tu ada alkohol lah selalunya tu. Dia macam tu. Okey, baik. Itulah yang ada orang buat pertanyaan tentang masalah minyak wangi. Jadi itu pendapat-pendapat yang ada. Dan saya cenderung juga kepada pendapat yang ramai mengatakan boleh pakai. Cumanya macam kita sebut tadi, di mana di sana ada minyak wangi yang tak ada alkohol, maka lebih baik kita pilih yang tak ada alkohol. Kerana nak keluar daripada masalah khilaf dan masalah keraguan pada diri kita. Kan? Jadi kalau pakai yang tak ada alkohol, tak ada rasa ragu dah. Kan? Cumanya kadang-kadang yang tak ada alkohol ni dia tak berapa kekal lah minyak wangi dia tu. Baru pakai sejam hilang dah pula bau dia kan. Yang pakai alkohol ni kadang-kadang lama kan. Jadi kalau nak lama, nak spray banyak kali. Pas sejam spray lagi, pas sejam spray lagi. Ataupun beli jenis yang spray yang kat bilik tu, yang setiap 1 jam setiap 1 jam dia automatik buh kat poket. Tapi besar lah buh. Okay, setiap 1 jam setiap jam nampak tu buh celah ketiak jalan macam ni. Okey, baik, soalan lagi satu. Dia tanya, suami ni dia mesej melalui WhatsApp, dia katakan aku ceraikan kau dengan talak 3. Persoalan sekarang, adakah jatuh talak? Jatuhlah dia kata cerai. Okey, masalah cerai ni dia dengan lafaz. Nikah pun dengan lafaz. Bila kata aku nikahkan akan dikau, itu maknanya ijab. Kemudian qabul, dia terima, saya terima nikahnya, maka jadi akad nikah, sah. Nak saksi kata sah, habis jadi sah pernikahan tu. Dengan lafaz je, bukan mesti dengan salam. Salam tu sunat, salam tak wajib. Biar tak salam pun pandang ke lain. Tapi dia jawab, ada rukun-rukun dia sempurna. Saksi kata sah, jadi sah. Jadi untuk membatalkan pula pernikahan tu pun mesti ada dengan lafaz juga yang soreh. Seperti mana nikah dia kena soreh. Soreh ni maknanya jelas. Lafaz ni kena jelas. Jadi kalau macam contoh, macam tu, mana jelas? Kata saya terima nikah. Dia jawab macam tu, tak sah. Sebab lafaz tak jelas. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang buat akad nikah, dia mesti nak sebut tu betul-betul.
Tapi sebenarnya bukan mesti tepat ikut ayat tu sebagainya. Cuma nak meyakinkan jelas lafaz ni tu. Berapa tunai, dia kena sebut gitu. Kan? Jadi barulah dikatakan sah. Begitu juga dengan lafaz cerai, dia kena soreh, kena jelas. Barulah jatuh lah talak tu. Kalau dia kata lepas tu dia sambung esok pula rai, sah soreh tak? Tak soreh lah dia main sambung itu. Pas bulan baru rai. Tak jadi. Dia kena cerai. Dia sebut gitu. Ataupun cer. Rai. Tak jadi juga. Nah, sebab apa? Sebab tak soreh. Dia buat main-main. Tak boleh. Dia kena soreh dengan jelas. Saya ceraikan. Saya talak awak. Dia sama ada cerai atau talak. Kedua perkataan ni yang diterima ulama'. Selain daripada dua ni, tak termasuk dengan lafaz soreh. Kalau selain daripada dua ni, aku tinggalkan di kau. Dia kata macam tu. Dia guna perkataan tinggal. Belum semestinya jatuh talak. Kena balik kepada tuan badan. Itu dipanggil lafaz kinayah. Kena tanya dia. Awak maksudkan tinggal tu tinggal apa? Tak maksud saya nak pergi kerja. Jadi dia tinggal kat rumah lah. Tu tak apa. Tak jatuh talak. Sebab tu perkataan tinggal tak diterima. Sebab perkataan tinggal boleh goreng. Boleh ubah makna lain. Tapi dengan cerai, saya cerai awak. Apa maksud awak? Nak masuk cerai tu dia duduk rumah, saya kerja. Mana boleh gitu. Bila sebut cerai. Talak. Jadi bila sebut cerai, bila sebut talak, jelas maka jatuh talak. Kalau dalam WhatsApp tulisan, maka bila tulisan kena balik kepada tuan badan, tanya dia. Tulisan tu macam mana, apa cerita? Betul ke dengan niat ke? Bila macam tu semua kena balik pada niat tuan badan. Tanya dia, dengan niat ke awak tulis ni dengan niat awak cerai saya? Kalau dia kata ya, jatuh talak. Kalau dia kata tak, sebenarnya nak tulis talaki. Tapi typo, nak kelang kabut, nak cepat, tertulis talak. Nampak? Saya nak talaki dengan awak. Talaki tu maknanya belajar lah. Saya talak awak. Nampak? Padahal dia nak pergi mengaji dengan bini dia. Contoh lah, ni contoh aja. Sebab tu dengan perkataan tulisan, dia tak menjadi soreh. Sebegitu juga nikah dengan tulisan tak ada. Melainkan orang bisu. Bisu nak cakap macam mana, jadi kena dengan tulisan lah. Saya nikahkan dia kan, ada itu syarat lain lah. Situ sebab ada berlaku masyakkah, ada masalah kan. Yang ni tak, yang ni mesti dengan lafaz yang jelas. Kalau dia sebut cerai saja pun tak jatuh lagi. Dia balik rumah, Assalamualaikum, cerai. Tak jatuh lagi. Sebab apa tak jatuh? Sebab cerai je, tak dengan makna. Cerai apa? Ataupun dia kata saya cerai. Dia nyanyi saya cerai. Tak jatuh juga kata ulama. Sebab apa? Saya cerai apa? Tak, ayat tu tak lengkap, tak mufidah. Tak menjadi faedah. Ayat tu tak ada makna. Tapi kalau saya cerai awak, baru jatuh. Sebab lafaz tu jelas. Dia cerai isteri dia. Baru jadi apa nama ni. Tapi kalau contoh isteri dia ramai, saya cerai isteri, tak jatuh lagi kata ulama. Sebab isteri dia mana satu dia cerai. Lain lah kalau saya cerai isteri saya semua, baju jatuh semua. Ataupun dia kata saya cerai isteri kawan saya, tak jatuh. Isteri kawan dia cerai, tak jatuh. Itu lafaz tu penting. Sebab tu kalau lagi mahkamah pun, mahkamah syariah, qadi akan tanya lafaz tu macam mana. Dia akan tanya dua-dua belah pihak dan sebagainya. Bila lafaz tu jelas, sebab itulah perceraian kalau dah sah jatuh talak kan, kemudian memang tak ada niat nak rujuk dan sebagainya, kena pergi maklumkan kepada Jabatan Agama, untuk Jabatan Agama nak mengesahkan bahawa memang dah rasmi dia ni bercerai, supaya memudahkan dia untuk kahwin orang lain pula. Lelaki tak apalah, orang perempuan kalau tak dimaklum ke Jabatan Agama, sok tiba-tiba dia nak pergi menikah dengan lelaki lain, tengok Jabatan Agama cek nama, ada suami lagi ni.
Padahal suami dah lafaz cerai. Kan? Tu benda ni kenalah bekerja sama juga dengan Jabatan Agama untuk menyelesaikan masalah ummah. Jadi gitulah dengan berkenaan dengan makna lafaz tadi ni, cerai. Sebab tu lafaz cerai, lafaz akidah tak boleh dibuat main-main sebab dia berkait dengan lafaz tu sendiri. Sama juga macam kita buat main-main, saya Kristian, nak cakap gitu memang terkeluar daripada Islam. Kalau buat main-main sekalipun, walaupun dia kata konon-konon aku Kristian, konon ulama nasihat dah, pelakon-pelakon TV dia kena pegang watak jadi kafir. Kalau dia pegang watak jadi kafir tu, kemudian dalam filem tu dia mengaku dia kafir, bukan dalam filem je, memang realiti dia jadi kafir dah. Sebab tu tak boleh main dengan lafaz benda-benda yang bersangkut paut dengan hukum ni. Maknanya masalah akidah, masalah jual beli, masalah pernikahan dan sebagainya. Jadi gitulah, wallahu alam. Boleh dah. Jadi sekadar tu pada pertemuan kita pada malam ni, moga-moga kita diizinkan Allah untuk bertemu pada kuliah yang akan datang. Kita akan sambung dalam bab mukallaf pula ya. Lepas mukallaf dia masuk bab ijtihad dan mujtahid. Lepas tu habis, kemudian barulah dia masuk dalam masalah ilmu tauhid secara khusus, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.